82.3% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala 56.3% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.1%. Sebanyak 344 kes baru telah dilaporkan, iaitu 338 kes hasil ujian ART dan 6 kes adalah hasil dari 296 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 150,402 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 3 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 242 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 148,069 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,110 kes, iaitu 11 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,099 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan semalam secara maya. Malam munajat minggu ke-38 itu disertai oleh warga Kementerian Pertahanan. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Penyertaan kali ini turut melibatkan jemaah dari 11 buah masjid, surau-surau di bawah kawalan Kementerian Pertahanan dan warga Badan Kebajikan Saudara-saudara Baru Kampung Kiudang Tutong Baskim. Antara pengisian acara tazkirah bertajuk Keagungan Kalimah Tauhid, bacaan Asmaul Husna, selawat tarfijiyah dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Empat reda perlu dicari dalam alam kehidupan seharian manusia sebagai umat Islam. Reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada Allah. Reda ibu bapa, reda suami kepada isteri dan reda ketika transaksi jual beli. Perkara itu antara yang disentuh semasa majlis ceramah khas yang diadakan di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku penaung bersama Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Ceramah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang, Malaysia. Juga hadir beberapa orang menteri kabinet. Antara ciri-ciri pendakwah yang baik adalah yang boleh merubah daripada sombong kepada merendah diri. Perincian mengenainya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Isu sampah di tapak pelepusan boleh ditangani dengan menerapkan secara kolektif konsep kemampanan ke dalam gaya hidup melalui pendekatan Whole of Nation. Menteri Pembangunan menekankan perkara itu dalam perutusannya sempena Hari Alam Sekitar Sedunia.
Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, di negara Brunei Darussalam dianggarkan 229,496 tan sampah telah dibuang di tapak-tapak pelepasan pada tahun 2021 dengan 29% daripada keseluruhan sampah yang dibuang di tapak pelepasan itu adalah sisa plastik. Yang Berhormat juga mengongsikan dapatan daripada kempen kebersihan senegara serpihan laut Coastal Marvel yang dijalankan pada tahun lalu menunjukkan lebih 80% sampah yang dikutip di pesisiran pantai merupakan sisa plastik yang kebanyakannya adalah botol plastik. Mengikut program alam sekitar Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEP, jika senario business as usual masih diteruskan, jumlah sisa plastik tahunan yang memasuki ekosistem akuatik boleh meningkat hampir 3 kali ganda dari 9 ke 14 juta tan pada tahun 2016 kepada 23 ke 37 juta tan menjelang tahun 2040. Menurut Menteri Pembangunan, keseimbangan yang sedia ada yang diperlukan oleh makhluk-makhluk di bumi telah mula terancam akibat aktiviti-aktiviti manusia bagi tujuan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Aktiviti-aktiviti yang tidak terkawal boleh menyebabkan pelbagai isu alam sekitar seperti pemanasan global, kehilangan alam semula jadi dan biodiversiti, pencemaran udara, pencemaran air dan serpihan-serpihan laut. Hari Alam Sekitar Sedunia disambut secara global pada setiap 5 Jun. Tahun ini sambutan bertemakan Hanya Satu Bumi. Bagi membina hubungan dan jaringan di antara mahasiswa-mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA yang menjalani kursus undang-undang dengan pengamal undang-undang di negara Brunei Darussalam, Fakulti Syariah dan Undang-Undang UNISA semalam menganjurkan Majlis Malam Undang-Undang bagi kali ke-7. Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dalam ucapannya antara lain menyentuh mengenai peluang kerjaya dalam bidang undang-undang adalah sangat luas. Juga hadir Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Bekalan keimanan dan akidah serta bersifat berani mengatakan yang benar dari sudut keilmuan untuk memperbetulkan yang salah merupakan antara bekalan mustahak yang perlu dimiliki oleh pendakwah. Perkara itu antara yang ditekankan dalam bicara kepimpinan da'i anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kufu SB dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah. Acara berlangsung semalam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Halawal Ugama. Yang berbahagia Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang, Malaysia, dalam ceramahnya bertajuk Memperkasa Kualiti Duat ke Arah Dakwah yang Progresif dan Berkesan. Menjelaskan antara ciri-ciri pendakwah yang baik adalah yang boleh mengubah 5 perkara kepada 5 perkara, antaranya ialah merubah daripada was-was kepada yakin, sombong kepada merendah diri dan suka bermusuh kepada suka kepada kasih mengasihi. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi jawatan Ketua Kampung Kilanas diadakan petang tadi di Sekolah Menengah Saidina Hassan, Mulaut. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. 2 orang calon yang layak bagi mengisikan jawatan tersebut ialah Awang Abdul Rahman bin Haji Pudin berumur 50 tahun dan Awang Haji Muhammad Amirul Bahri bin Haji Abdul Hamid berusia 36 tahun. Pelaksanaan ibadah haji dengan betul dan sempurna antara yang disampaikan dalam kursus amali ibadat haji
Anjuran Jabatan Urusan Haji Kementerian Haliwal Ugama melalui bahagian bimbingan Haji dan Umrah kursus diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha, Kampung Katok pagi tarikh. Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus teori ibadat haji yang telah selesai dilaksanakan secara serentak di ketiga-tiga buah daerah pada setiap hari Jumaat dan Ahad bermula Mei lalu. Dalam kursus tersebut, bakal jemaah haji juga diberi tunjuk cara pemakaian ihram yang betul bagi jemaah lelaki dan pemakaian telekung bagi jemaah perempuan dan juga cara-cara mengerjakan ibadah haji seperti tawaf, sa'i dan melontar jamarat. Sementara itu, taklimat pengurusan haji bagi bakal jemaah haji Syarikat Darussalam Holding Sdn Berhad diadakan petang tadi di Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Taklimat antara lain merangkumi persediaan dari segi logistik dan pengurusan kemudahan bagi bakal jemaah haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Penerbangan pertama bakal jemaah haji negara akan berlepas ke Tanah Suci pada 15 Jun manakala penerbangan kedua akan berlepas pada 16 Jun ini. Dia perlu dengan baju-baju smart Alhamdulillah, pada tahun ini Darussalam Holding Sdn Berhad akan membawa seramai 352 bakal jemaah haji untuk mengerjakan ibadah haji bagi musim haji pada tahun ini. Daripada jumlah 352 itu, para jemaah ada mengikuti 3 pakej, iaitu pakej Zamrud, pakej Sapira dan juga pakej Delima. Seorang lelaki tempatan didapati melakukan 2 kesalahan semasa operasi pemantauan yang dijalankan oleh pasukan polis di Raja Brunei melalui Balai Polis Bangar pada 3 Jun lalu di kawasan Bangar. Dalam operasi itu, lelaki tersebut didapati membawa sayap ayam mentah di dalam kenderaan dan telah musnah akibat kebakaran. Suspek akan berdepan dengan 2 tuduhan iaitu lari dan gagal berhenti semasa ditahan oleh pihak berkuasa. Tindakan dan siasatan lanjut dijalankan oleh pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja ke atas suspek dan semua barang dirampas. Sementara itu, 1 kesalahan doket dan 12 kesalahan dikeluarkan kompaun semasa operasi sekatan lalu lintas yang dijalankan oleh keanggotaan Daerah Polis Tutong dan Balai Polis Tutong. Antara kesalahan yang dicatatkan, kenderaan tidak dilindungi insurans dan plat lesen tidak terang atau tidak jelas. Jalan di Simpang 92 Jalan Haji Halus, Kampung Perpindahan Bunut ditutup sementara bermula Khamis lalu 2 Jun 2022 sehingga kerja-kerja membaiki paip pembetungan bawah tanah selesai dijalankan. Penutupan sementara itu bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan paip pembetungan bawah tanah dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan jalan raya alternatif yang terdapat di kawasan berkenaan.